Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, untuk video kali ini saya akan terangkan step by step macam mana cara untuk mohon pinjaman melalui online. Perlu diingat pinjaman PTPTN ni hanya boleh dimohon secara online sahaja. Okay. Sebelum membuat permohonan pinjaman, ini ada beberapa persediaan yang perlu dilakukan sebelum mohon pinjaman. Yang pertama, anda hendaklah mendapat surat tawaran belajar daripada universiti ataupun college. Yang kedua, perlu ada akaun SSPN Prime ataupun SSPN Plus. Kalau untuk permohonan pinjaman ni, kalau dah ada akaun SSPN Prime saja pun sudah memadai. Cara untuk membuka akaun SSPN Prime boleh lihat di video-video saya yang sebelum ini. Seterusnya, buka akaun Bank Panel universiti ataupun college. Kemudian semak jadual permohonan dan beli nombor PIN di BSN ataupun melalui online di website PTPTN yang berharga RM5 sahaja. Alright. Ada dua cara untuk membeli nombor PIN melalui online. Cara yang pertama adalah seperti biasa, pergi ke channel Telegram yang telah saya sediakan. Di channel Telegram yang telah saya sediakan ini, di poin nombor 3, beli nombor PIN PTPTN RM5 secara online. Ini adalah direct link yang telah saya sediakan untuk menjimatkan masa anda. Klik saja direct link ini dan anda akan dibawa ke halaman ini. Alright. Dan satu lagi cara tersebut pun akan membawa anda ke halaman yang sama juga. Satu lagi cara, pergi ke browser anda dan type www.ptptn.gov.my dan tekan enter. Scroll di bawah sikit, di bahagian pinjaman pendidikan, klik e-perkhidmatan. Di sini permohonan pinjaman kali pertama, klik selanjutnya. Di sini pendaftaran permohonan pinjaman. Sebelum tu, semak maklumat penting ni. Pastikan proses pembayaran pendaftaran diselesaikan sehingga cetakan resit PTPTN supaya pendaftaran permohonan berjalan lancar. So yang pertama sekali, klik pendaftaran permohonan pinjaman. Anda akan dibawa ke ruangan ini. Ruangan ini adalah ruangan untuk membeli nombor PIN secara online. Sekiranya anda telah mempunyai nombor PTPTN BSN, iaitu nombor PIN yang telah anda beli di BSN, anda boleh klik di sini. Untuk panduan ni saya ajar macam mana cara untuk membeli nombor PIN melalui online. Pertama, masukkan nombor IC anda. Kata laluan ni pun anda kena cipta sendiri. Type semula kata laluan sebagai pengesahan. Alamat email ini adalah penting. Alamat email ni, pastikan alamat email adalah alamat email anda sendiri, iaitu personal email. Sebab segala makluman dan info berkenaan dengan pinjaman akan dihantarkan ke email yang anda masukkan dalam ni. Klik butang daftar. Kemudian anda akan dibawa ke ruangan ini. Amountnya adalah RM5 dan klik bayar. Bayaran, cara membuat bayaran. Anda kena pilih bank untuk buat bayaran. Saya mengambil contoh adalah Maybank to you. Masukkan email anda sekali lagi. I agree with the FPX term and condition dan klik bayar dengan FPX. Kemudian anda akan dibawa ke login page untuk bank masing-masing. Tadi saya pilih Maybank to you dan ini adalah login page Maybank to you. Kemudian login macam biasa. Dan kemudian continue untuk membuat bayaran.
Okay, dan request TAC. Nombor TAC akan dihantar ke dalam melalui SMS ke handphone anda. Okay, semak handphone anda dan masukkan nombor TAC. Okay, dan klik confirm. Dan klik return to merchant page. Klik sekali lagi. Okey, setelah berjaya, anda akan mendapat resit seperti ini, menunjukkan anda telah berjaya membuat belian nombor PIN. So, anda boleh untuk membuat simpan, screenshot dan sebagainya sebagai rujukan di masa akan datang. Okey, selepas selesai sahaja membuat belian nombor PIN tadi, pergi semula ke browser anda. Okey, seperti biasa type www.ptptn.gov.my dan klik enter. Okey, scroll ke bawah sedikit. Okey, bahagian pinjaman pendidikan, klik e-perkhidmatan. Okey, so scroll ke bawah. Okey, pergi di bahagian permohonan pinjaman kali kedua dan seterusnya ni, klik selanjutnya. Okey, di bahagian ini bukanlah tujuannya untuk memohon pinjaman kali kedua, tapi hanya sekadar untuk log masuk ke permohonan pinjaman sahaja. Okey, klik selanjutnya. Masukkan nombor kad pengenalan anda. Dan kemudian masukkan kata laluan anda yang baru anda cipta sebentar tadi semasa membuat belian nombor PIN. Dan klik log masuk. Okey, di sini adalah halaman untuk pendaftaran pinjaman pendidikan. Di sini akan tertera nombor kad pengenalan anda. Okey, di ruangan ini ada tulisan biru belum lengkap dan klik di tulisan biru belum lengkap. Okey, ada peringatan, boleh baca peringatan dan klik OK. Okey, jadi anda perlu lengkapkan maklumat mengikut turutan yang ada di menu sebelah kiri ini. Butiran peribadi, butiran pekerjaan pemohon, butiran penjaga dan pasangan, butiran kursus pengesahan permohonan. Okey, kita lengkapkan butiran peribadi dahulu. Okey, sila isikan semua maklumat satu persatu. Pastikan ruangan yang bertanda butang kecil berwarna merah ni diisi. Ini adalah ruangan yang mandatory yang perlu diisi. Okey. Okey, dan ada beberapa perkara yang saya perlu highlight di sini. Okey, seperti contoh, okey, di nombor akaun skim simpanan pendidikan nasional SSPN. Okey, di sini ditulis SSPNI. Okey, ini adalah nama yang lama. Nama yang baru adalah SSPN Prime. Jadi dua-dua ini adalah akaun yang sama. Okey, jika anda telah ada akaun SSPN Prime, di sini secara automatik akan keluar nombor akaun SSPN Prime anda. Okey, di bawah pun sama juga, akan automatik keluar nombor akaun SSPN Prime anda. Okey, dan nombor akaun SSPN Plus, okey, akan ditulis nombor akaun SSPN Plus tidak wujud. Okey, hanya abaikan sahaja ruangan ini. Walaupun dia ada bintang merah kecil, sepatutnya wajib diisi, tapi untuk ruangan ini dia tidak wajib diisi sebab sudah ada akaun SSPN Prime. Okey. Dan jika anda sudah mendaftar dengan akaun SSPN Plus, okey, kat sini akan tertera secara automatik nombor akaun SSPN Plus anda. Dan abaikan pula akaun SSPN Prime di atas. Okey, kemudian pada menu di bawah sekali akan ada dua button ataupun dua butang di sini, simpan dan simpan seterusnya. Okey, saya tunjuk contoh simpan. Okey, kat sini butiran peribadi gagal disimpan. Sila semak butiran yang mandatory. Okey, maksudnya
segala ruangan yang bertanda bintang kecil warna merah ini wajib diisi sebelum klik simpan. Okey, sekarang di ruangan yang bertanda bintang kecil warna merah ni saya telah selesai isi. Okey, di bahagian bawah, adakah pemohon masih bekerja? Okay, di sini perlu memilih ya. Sekiranya anda masih bekerja, klik ya. Sekiranya tidak bekerja, klik tidak. So di sini saya pilih untuk klik tidak. Okey. Dan seterusnya saya klik simpan. Dan butiran peribadi sudah berjaya disimpan. Bermaksud untuk maklumat butiran peribadi sudah selesai diisi. Okay, seterusnya saya akan ke maklumat seterusnya, iaitu butiran pekerjaan pemohon. Okey, disebabkan pekerjaan saya memilih tidak, jadi di sini dia tulis anda tidak perlu mengisi butiran-butiran pekerjaan pemohon kerana anda telah membuat pilihan tidak bekerja. Jadi kalau yang membuat pilihan ya bekerja, jadi kena isi maklumat pekerjaan di butiran pekerjaan pemohon. Okey. Jadi seterusnya saya isi maklumat butiran penjaga atau pasangan. Okey, kemudian untuk bahagian ini seperti biasa, di ruangan yang bertanda bintang kecil berwarna merah, okey, wajib diisi. Okey, dan untuk penjaga kedua ini adalah optional. Anda boleh memilih untuk mengisi ataupun tidak mengisi. Tapi saya sarankan jika ada penjaga kedua, lebih baik untuk anda isi juga maklumat penjaga kedua ini. Okey, kemudian anda boleh klik simpan ataupun simpan dan seterusnya. Kalau anda rasa nak berehat dulu untuk sementara ni, boleh klik simpan dahulu, ataupun kalau nak teruskan isi permohonan, klik simpan dan seterusnya. Okey, setelah klik simpan, okey, anda contohnya anda ada kerja lain yang perlu dilakukan. So anda boleh log out lah dahulu. Okey. Alright. Kemudian untuk login semula ke browser anda. Okey, seperti biasa type www.ptptn.gov.my dan klik enter. Okey, scroll ke bawah sedikit. Okey, bahagian pinjaman pendidikan, klik e-perkhidmatan. Okey, so scroll ke bawah. Okey, pergi di bahagian permohonan pinjaman kali kedua dan seterusnya ni, klik selanjutnya. Okey, di bahagian ini bukanlah tujuannya untuk memohon pinjaman kali kedua, tapi hanya sekadar untuk log masuk ke permohonan pinjaman sahaja. Okey, klik selanjutnya. Okey, boleh log masuk sekali lagi, masukkan nombor IC. Okey, dan klik log masuk. Okey, dan kalau anda klik ke senarai pendaftaran, okey, klik sekali lagi yang belum lengkap ni dan klik OK. Okey, kat sini kalau anda klik ke butiran peribadi, akan ada maklumat yang telah anda isi sebentar tadi. Okey, dan kalau anda ada pembetulan yang ingin dilakukan, boleh klik edit. Okey, dan anda boleh betulkan semula maklumat-maklumat yang anda rasa perlu. Okey, selepas dah klik edit, klik simpan semula. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke butiran kursus. Okey, bahagian butiran kursus ni adalah bahagian yang paling penting di antara kelima-lima bahagian ini. Okey. Jadi, untuk maklumat dalam butiran kursus ni wajib refer ataupun rujuk kepada surat tawaran universiti ataupun college. Okey. Jangan main agak-agak saja. Wajib ikut dalam surat tawaran maklumat dia. Okey. Sebagai contoh, ni jenis IPT. So kita boleh pilih. Okay, IPTA ni Institut Pengajian Tinggi Awam. IPTS ni Institut Pengajian Tinggi Swasta. Okay. Saya ambil contoh, ini adalah surat tawaran daripada Universiti Kebangsaan Malaysia lah. Okay, UKM. Alright.
So dekat sini saya akan pilih IPTA sebab UKM ni adalah IPTA. Kemudian nama institusi kena cari untuk memudahkan carian, type sahaja Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, type kena wajib nama penuh, jangan type short form. Universiti Kebangsaan Malaysia. Mod pengajian, kalau anda adalah pelajar sepenuh masa, so pilih sepenuh masa. Kalau separuh masa, pilih separuh masa. Kalau pendidikan jarak jauh ataupun PJJ, kena pilih yang PJJ. So, bila anda pilih Universiti Kebangsaan Malaysia, dekat mod pengajian ni, anda pilih sepenuh masa. Okey, dekat bawah ni semua, okey, macam contoh peringkat pengajian. Okey, peringkat pengajian ni, anda boleh pilih ijazah pertama sepenuh masa. Okey, ini adalah ijazah pertama sepenuh masa. Jangan pilih DD ijazah pertama sepenuh masa. DD ni ini adalah program lama, sekarang dah tak wujud. Okey, pilih ijazah pertama sepenuh masa. Okey, bila lengkap semuanya yang ada dekat dalam sini, lepas tu barulah cari nama kursus. Okey, so bila awak dah pilih institut UKM, pengajian sepenuh masa dan ijazah sepenuh masa, nama kursus hanya nama kursus yang didaftarkan di bawah UKM sahaja akan keluar dekat dalam sini. Maksudnya kursus-kursus di IPT lain tak akan keluar. Sebab tu pentingnya pilih yang betul daripada atas. Kalau atas ni pilih salah, bawah ni semua akan salah. Lepas tu awak tak jumpa pun nama kursus ataupun kos pengajian awak. Okay, alright. So dekat sini nama kursus adalah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kemujian. Sini kita boleh type komputer, boleh type keyword saja. Sains Komputer dengan Kemujian. Okey, yang ini. Okey, pastikan nama kursus ni sama macam dalam surat tawaran. Okey, kena sama sebiji-sebiji. Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kemujian. Okay. Sebab kos yang didaftarkan adalah banyak tau di bawah UKM ni. Ada beberapa kos yang nama seakan-akan sama. Tapi awak kena pilih yang sama macam dalam surat tawaran. Okey. Okey, dekat sini ini pun penting ini penting. Tarikh mula pengajian ni. Tarikh mula pengajian ni kena ikut tarikh mula pengajian di dalam surat tawaran juga. Okey, contoh kat sini, tarikh pendaftaran adalah pada bulan 10. 3 hari bulan 10 sehingga 9 hari bulan 10. Ini tarikh pendaftaran lah. Okey, tarikh mula pengajian. So dekat sini kena pilih tarikh yang sama pada tahun yang sama. Okey, tengok ni Ini tahun 2021 Okey. Sini pun kena pilih tarikh yang sama 2021. Bulan 10 2021. Okey. Tak kisahlah awak berada di semester berapa pun, semester 2 ke semester 3 ke, kalau baru nak apply, tarikh mula pengajian ni kena ikut sama macam tarikh surat tawaran yang asal. Bukanlah tarikh semasa. Contoh awak nak apply pada tahun 2023 nanti. Tarikh mula pengajian tetap kena ikut surat tawaran. Okey, sebagai contoh ini pada bulan 10 2021. Dan dekat sini kena pilih bulan 10 2021 juga. Okey, dan nombor metrik ni kalau tak ada lagi boleh abaikan. Dan bank Islam dan juga nombor akaun bank Islam kena masukkanlah sebab bank panel untuk UKM adalah bank Islam. Okey, dan kemudian boleh klik simpan ataupun simpan dan seterusnya. Okey, bahagian seterusnya adalah bahagian terakhir iaitu pengesahan permohonan. Okey, setelah semuanya maklumat sudah terisi, okey, ada dua button yang penting di sini Okey, ini adalah pengesahan ya ataupun tidak. Yang mana baca dulu maklumat penting ni. Sila pastikan semua maklumat pembiayaan anda adalah lengkap dan tepat. Selepas pengesahan permohonan dilakukan, semua maklumat tidak boleh dipinda, tak boleh diedit lagi dah. Sekiranya ingin membuat pindaan, perlu membeli nombor PIN BSN atau pendaftaran online di sinilah. Okay. Sekiranya anda faham dan jelas dengan syarat-syarat yang ditetapkan,
sila klik butang ya untuk membuat pengesahan atau butang tidak untuk semakan semula permohonan. Okey, selepas sahaja anda menekan butang ya, bermaksud permohonan anda sudah berjaya dihantar. Okey. Kemudian untuk semak status permohonan, boleh klik ke senarai pendaftaran. Jika status masih belum lengkap macam ni, bermaksud ada lagi maklumat-maklumat yang belum anda isi. Kena semak semula. Okey. So kalau status sudah bertukar, sedang diproses, okey, barulah permohonan berjaya dihantar. Okey, selepas itu hanya tunggu kelulusan. Selepas 6 hari dari tarikh tutup permohonan. Okey, cara nak semaknya di sini juga, login di tempat yang sama. Dan status ni akan berubah kepada diluluskan. Okey. Alright. Setakat ini saja untuk video kali ini dan jumpa lagi di video yang akan datang. Sekian, terima kasih.